Tiada darurat, mesej jelas dari Agong. Ini yang berlaku setelah Agong titah tiada darurat. Pemuda UMNO beri 5 cadangan redakan kemelut politik. Selepas DAP, Warisan pula sedia beri kerjasama. Titah Yang di-Pertuan Agong untuk tidak mengisytiharkan darurat sebagaimana disarankan Perdana Menteri adalah mesej yang sangat jelas hendak disampaikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sehubungan itu, Presiden Parti Bumiputera Perkasa Malaysia atau Putra, Datuk Dr. Ibrahim Ali mahu semua pihak akur demi kelangsungan negara yang berada dalam keadaan agak rumit ketika ini. Kata beliau, titah baginda itu amat jelas yang menuntut semua pihak menghayati ketaatan kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu sebagai payung negara dan prinsip rukun negara. Putra menjunjung kasih dan berafak sembah kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang telah membuat ketetapan tidak perlu diisytiharkan darurat mengikut permohonan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin serta kabinetnya. Kita berkeyakinan penuh bahawa Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu telah meneliti secara terperinci serta mengambil maklum permintaan Perdana Menteri dan status terkini dalam negara, terutama ancaman pandemik COVID-19, katanya dalam kenyataan kepada media. Beliau menjelaskan Al-Sultan Abdullah telah bertitah tiada keperluan darurat dan meminta semua pihak terutama pimpinan politik dan ahli parlimen berganding bahu menangani COVID-19. Di samping itu, beliau juga berharap Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan awal November ini dipermudahkan laluan di Dewan Rakyat kerana keperluan perbelanjaan untuk menghadapi COVID-19. Untuk mencari jalan mudah apabila timbul kekusutan sebenarnya mudah, begitu juga mencari jalan susah walaupun mudah. Jika seseorang pemimpin benar-benar beriman dan menghayati prinsip demokrasi, pasti ianya mudah. Tengok pemimpin Jepun dan negara barat, mudah saja mereka berundur jika ada yang menghadapi musibah seperti kucing mati dilanggar kereta, maka Menteri Pengangkutan letak jawatan tanpa didesak. Begitu mulianya, pemimpin bukan beragama Islam mengambil tanggungjawab terhadap tugasnya. Ada pemimpin di Malaysia terus dengan sikap sentiasa menyalahkan orang lain, terus dengan sikap 1001 dalih, katanya. Mengenai keadaan terkini, Dr. Ibrahim menjelaskan, sekarang bola di kaki Muhyiddin dan beliau juga pasti tahu kekuatan sokongan kepadanya. Namun demi negara dan seorang Islam istiqamah, berilmu dan memahami prinsip demokrasi berparlimen, buatlah keputusan sebagai seorang bersifat negarawan mulia, iaitu yang terbaik untuk mengelak ketegangan demi kestabilan politik negara. Kata beliau, sudah tercatat dalam sejarah, Muhyiddin adalah Perdana Menteri ke-8 walaupun tidak lama. Apapun diperkatakan, yang menghina dan seumpamanya, nak jadi Perdana Menteri jauh sekali seperti bumi dan langit. Kepada Muhyiddin, buatlah keputusan bijak bistari sebagai seorang pahlawan yang diingati dalam lipatan sejarah Malaysia. Jangan termakan hasutan mereka sekadar mahu berpaut untuk diri masing-masing. Buatlah keputusan yang terbaik untuk rakyat dan negara, katanya. UMNO dan DAP yang merupakan seteru politik masing-masing menggesa agenda perdamaian negara bagi menumpukan usaha melawan COVID-19. Seruan itu hadir selepas Yang di-Pertuan Agong menolak permohonan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengisytiharkan darurat dan sebaliknya menggesa ahli politik untuk bersama dalam memerangi COVID-19. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi setelah mengadakan perjumpaan dengan pemimpin parti memuji kebijaksanaan Raja-Raja dalam menangani kemelut politik dan mengambil maklum seruan untuk gencatan politik. Ibrah episod ini jelas mendidik kita bahawa dalam melaksanakan sebarang langkah besar yang hendak dilakukan oleh kerajaan memerlukan proses musyawarah dan penglibatan secara konsensus semua pihak. Justru sewajarnya dimulakan satu inisiatif rekonsiliasi nasional yang merangkumi agenda politik, ekonomi, sosial dan keselamatan, katanya dalam satu kenyataan. Zahid yang juga ahli parlimen Bagan Datuk menyeru agar kepimpinan politik ikhlas dalam menjayakan agenda berkenaan. Jumaat lalu Muhyiddin telah mengusulkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Kerajaan menggambarkannya sebagai usaha memerangi COVID-19, tetapi pengkritik mendakwa ia percubaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mempertahankan kedudukan di tengah-tengah spekulasi yang mengatakan terdapat pemimpin UMNO yang tidak lagi menyokongnya yang menyebabkan kehilangan majoriti tipis di parlimen. Setelah berunding dengan raja-raja negeri lain, Yang di-Pertuan Agong mengumumkan tiada keperluan mengisytiharkan darurat. Sementara itu, Setiausaha Penganjur Kebangsaan DAP Anthony Loke mengatakan bahawa kegagalan meyakinkan Agong merupakan tamparan hebat bagi Muhyiddin. Namun, kata Loke,
semua pihak tidak seharusnya mengambil kesempatan politik daripada perkembangan ini dan perlu menghormati nasihat yang di-Pertuan Agong untuk mengenepikan perbezaan dan perbalahan politik untuk memerangi wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Justru itu saya berpendapat bahawa Muhyiddin dan kabinetnya tidak boleh meneruskan cara pentadbiran secara business as usual dan perlu engage dengan ahli-ahli parlimen dari blok pembangkang. Saya mengulangi seruan supaya semua parti yang diwakili dalam parlimen mesti bersedia untuk duduk bersama di atas meja rundingan, katanya. Lok mencadangkan konsensus nasional yang meliputi bersetuju supaya pilihan raya umum ke-15 tidak akan diadakan sehingga 2023. Bersetuju supaya sistem demokrasi berparlimen mesti dipertahankan dan berfungsi seperti biasa mengikut lunas-lunas perlembagaan persekutuan sepanjang masa. Bersetuju untuk mencapai konsensus bersama untuk merangka dan meluluskan Belanjawan 2021 dan seterusnya serta rang undang-undang yang lain. Ini adalah kali ketiga Lok meminta semua pihak bekerjasama sejak 13 Ogos dan 22 Oktober. Setakat ini, DAP dan Warisan adalah parti pembangkang yang meminta Muhyiddin untuk menghubungi mereka. Sebelum ini, veteran DAP Lim Kit Siang juga mendesak Muhyiddin untuk membuat perjanjian keyakinan dan perbekalan dengan pembangkang, sementara Presiden Warisan Muhammad Syafiee Apdal mendesak semua pihak untuk bekerjasama. Persidangan Dewan Rakyat berikutnya akan bermula pada 2 November. Belanjawan 2021 dijadualkan dibentangkan pada 6 November dengan pengundian pada 17 November. Sehingga hari ini tidak dapat dipastikan apakah Muhyiddin mempunyai jumlah sokongan yang cukup untuk meluluskan belanjawan tanpa persetujuan keyakinan dan pembekalan. Semua ahli politik perlu mengambil pengajaran dan memahami maksud tersirat titah yang di-Pertuan Agong agar menghentikan segera politiking yang boleh membinasakan negara dan menyusahkan rakyat. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, UMNO menerusi Presidennya Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi telah mengumumkan gencatan politik dan terbaru perdamaian politik setelah mendapati kemelut yang berlaku semakin tegang. Justru atas semangat itu, Pemuda UMNO mencadangkan 5 perkara, iaitu pertama, meminta Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memanggil semua presiden parti politik dari kerajaan maupun pembangkang berunding secara pra-persidangan parlimen bagi memastikan Belanjawan 2021 diluluskan demi kesejahteraan rakyat. Kedua, katanya, Parlimen Batu Sapi dikekalkan status quo sebagai kerusi parti warisan tanpa perlu ditandingi oleh mana-mana parti politik dalam pilihan raya kecil yang tidak boleh dielakkan sebagaimana peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Ketiga, libatkan wakil semua parti, tidak kira kerajaan maupun pembangkang, untuk berada dalam jawatan kuasa khas bagi membantu menangani isu berkaitan pandemik COVID-19 dan dampak negatif yang memberi kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat. Keempat, adakan rundingan bipartisan kerajaan dan pembangkang secara berkala untuk memfokuskan segala agenda untuk membantu rakyat yang dalam keresahan akibat kesan kegawatan ekonomi yang makin meruncing. Serta cadangan kelima, hentikan segala percaturan politik berebut kuasa dan jawatan Perdana Menteri buat sementara waktu sehingga selesai pertarungan rakyat menghadapi pandemik COVID-19 dan kegawatan ekonomi, katanya dalam hantaran Facebook beliau. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong selepas mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan Raja-Raja Melayu menitahkan tiada keperluan untuk baginda mengisytiharkan darurat di Malaysia atau mana-mana bahagian di dalam negara. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Seri Paduka Baginda mempercayai keupayaan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri untuk terus melaksanakan dasar dan tindakan memerangi wabak COVID-19. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut mengingatkan ahli politik supaya berhenti bermain politik yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Semua ahli parlimen Parti Warisan Sabah menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong untuk bekerjasama demi memastikan negara dapat memerangi wabak COVID-19 yang menyusahkan rakyat. Presidennya, Datuk Seri Syafiee Apdal berkata, parti itu kekal dengan pendirian bahawa keruntuhan ekonomi domestik hanya dapat diatasi jika semua pemimpin menolak fahaman politik, agama dan bangsa masing-masing untuk berpadu mencari jalan penyelesaian demi negara. Patik merafak sembah menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah atas titah baginda yang tidak memperkenan pelaksanaan darurat di negara ini. Sesungguhnya, patik menjunjung tinggi kearifan dan kebijaksanaan Seri Paduka bersama Raja-Raja Melayu dalam memerintah negeri dan negara ini demi kemakmuran sekalian rakyatnya, katanya dalam kenyataan kepada media. Beliau menjelaskan dalam berdepan pandemik COVID-19, komuniti perniagaan antara yang turut terjejas teruk malah terpaksa menanggung kerugian tinggi. Justru tegas beliau,
Warisan turut menyeru komuniti perniagaan itu tampil bekerjasama dengan kerajaan untuk memastikan langkah mutlak dapat diambil demi kebaikan bersama. Kata Syafiee, komuniti perniagaan sudah tentu mempunyai idea dan cadangan yang boleh diutarakan kepada kerajaan mengenai bagaimana masalah yang timbul itu dapat diatasi. Rakyat telah melakukan pengorbanan di saat sukar ini, maka tiba masanya semua menteri dan wakil rakyat turut berkorban dengan memberi sumbangan kepada usaha menghadapi tempoh yang sangat mencabar ini. Warisan tetap menghargai setiap sumbangan rakyat Malaysia dalam mematuhi arahan kerajaan sejak pandemik COVID-19 melanda. Katanya, beliau meminta sokongan semua pihak agar terus memberi kerjasama kepada setiap arahan atau SOP yang dikeluarkan pihak berkuasa agar dapat menempuh dan mengatasi cabaran itu. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.